Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini Ustazah dan Ustazah Syazwani akan menunjukkan beberapa gambar yang akan muncul pada skrin anda. okey, sebelum kita, Ustazah memulakan kita punya topik pada hari ini, okey, mari kita tengok gambar yang dimaksudkan Ustazah Soleha tadi. Baiklah, daripada gambar yang anda semua tengok tadi di dalam skrin, tajuk kita akan pelajari hari ini ialah konsep asas sistem ekonomi Islam. Okey, semua baiklah, semua buka buku teks muka surat 3. Okey. Konsep asas ekonomi Islam ini adalah topik pertama yang akan anda pelajari di dalam subjek tasawur tingkatan 5. Kita tengok satu persatu apa yang ada di dalam 1.1 iaitu konsep asas ekonomi Islam. Baiklah, ekonomi Islam ialah ilmu yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi keperluan ekonomi individu dan masyarakat berteraskan aturan syariat Islam serta mencegah ketidakadilan dalam perolehan dan penggunaan sumber alam. Okey. Ustazah akan huraikan satu persatu daripada konsep asas ini. Kita mulakan dengan konsep asas ekonomi Islam iaitu ekonomi Islam ialah ilmu yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi keperluan ekonomi individu dan masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu yang digunakan untuk manusia memenuhi keperluan ekonomi? Okey. Maksudnya di sini berlakunya sistem pertukaran iaitu sistem pertukaran seperti sistem jual beli yang digunakan oleh semua individu untuk memenuhi keperluan ekonominya seperti seorang penjual dan seorang pembeli. Penjual menjual barangan yang hendak dibeli oleh pembeli dan pembeli perlu memberi tukaran untuk dapatkan barangan yang hendak dibeli. Sebagai contoh, pembeli memberikan duit sebagai tukaran kepada barangan yang hendak dibeli. Okey, bagaimana ilmu ini digunakan jika pengguna ataupun individu tidak mempunyai duit sebagai tukaran? Ilmu ini akan memberi pengetahuan kepada pengguna seperti sistem hutang, sistem ansuran dan sistem arahnu iaitu sistem pajak gadai. Okey, melalui sistem-sistem ini, pengguna dapat memenuhi keperluan yang hendak dibeli tadi. Tak semestinya pengguna memerlukan duit, tapi dengan sistem hutang ataupun yang sebagainya tadi, pengguna juga dapat memenuhi keperluan asasnya. Okey, seterusnya ialah ekonomi Islam ni perlu berteraskan syariat Islam. Di sini maksudnya syariat Islam ekonomi Islam perlu mengikut semua undang-undang yang telah ditetapkan di dalam syariat, iaitu yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya ialah ekonomi Islam ni dia mencegah ketidakadilan dan perolehan dalam penggunaan sumber alam. Macam mana pencegahan ketidakadilan ni? Okey, Ustazah bagi satu contoh seperti seorang penjual dia sahaja menjualkan satu barang itu di satu tempat. Hanya seorang penjual sahaja mempunyai barang tersebut, tetapi ramai pembeli yang hendak membeli barang tersebut. So, di sini penjual itu menaikkan harga sehingga pembeli tadi berlumba-lumba dan hanya berkemampuan sahaja dapat membeli barangan tersebut. Ini adalah satu ketidakadilan yang berlaku di dalam ekonomi sekarang, tetapi ekonomi Islam yang mengikut syariat Islam tadi mencegah daripada penggunaan dan mencegah ketidakadilan terhadap pengguna dan juga penjual. Okey, seterusnya terdapat ketidakadilan dalam penggunaan sumber alam. Ketidakadilan dalam penggunaan sumber alam ni contohnya seorang yang mempunyai satu bukit, dia menjual bukit tersebut kepada satu pihak. Dan pihak tersebut mengambil keuntungan atas bukit tadi. Macam mana dia ambil keuntungan atas bukit tadi? Dia akan menebang pokok, dia menjual sebagai pembalakan dan sebagainya.
tetapi dia akan memberi kesan buruk kepada masyarakat setempat dan individu. Apa kesan yang dapat kepada masyarakat tadi? Ialah berlakunya banjir, berlakunya tanah runtuh di kawasan setempat yang dapat membahayakan nyawa penduduk setempat. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada asas sistem ekonomi Islam. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa dalam sistem ekonomi Islam terbahagi kepada 3. Okey, kita masuk kepada yang pertama, iaitu dalam sistem ekonomi Islam ni dia mengiktirafkan pemilikan harta individu. Dia berlawanan dengan sistem ekonomi komunisme, iaitu dalam sistem ekonomi komunisme ni setiap harta pengguna ataupun harta yang dimiliki ni akan jatuh kepada kerajaan ataupun jatuh kepada negara semula. Tapi dalam Islam setiap harta yang kita miliki adalah hak mutlak Allah. Tetapi dalam ekonomi Islam ni dia mengiktirafkan pemilikan harta seseorang. Itu setiap usaha yang dihasilkan dalam harta dia ni adalah hak milik orang tersebut. Contoh dia macam petani. Dia mengusahakan pertanian dia, dia membangunkan pertanian dia. Jadi hasil daripada pertanian tersebut adalah dia mempunyai hak. Dia mempunyai hak terhadap hasil daripada pertanian tersebut. Okey, dan yang kedua iaitu dalam sistem ekonomi Islam, dia perlu mengagihkan harta dalam kalangan masyarakat dengan adil. Maksud kat sini ialah setiap harta yang kita miliki ni bukan hak milik kita sepenuhnya. Maksudnya kita kena agihkan. Kita kena kita kena bagi kepada orang yang memerlukan juga. Contoh dia macam dalam zakat akan telah ditetapkanlah dalam Islam ni, telah ditetapkan siapa penerima dan siapa yang akan mengeluarkan zakat terhadap orang yang memerlukan. Berapa yang ditetapkan dalam zakat tersebut, berapa nisbah yang telah ditetapkan. Maksud kat sini ialah tidak akan berlaku kezaliman lah terhadap orang, terhadap semua masyarakat lah. Macam tu. Dan yang ketiga iaitu harta ni perlu dikelola mengikut syarat. Maksudnya kita mengolah harta yang dimiliki, hak kita, harta yang kita miliki ni mengikut syarat. Maksud dia macam setiap harta yang kita miliki ni kita perlu menggunakannya dengan apa yang telah ditetapkan dalam syarat. Contoh dia macam contoh harta kita dah cukup nisbah, dah cukup syarat-syarat, kita perlu keluarkan zakat. Dan dalam zakat ni ada ada tahap, maksudnya ada pembahagian yang perlu kita keluarkan. Bukannya kita terus bagi semua harta kita macam tu. Jadi setiap harta ni kita perlu kelola. Kita maksudnya kita melakukan, contoh kita melakukan infak ke, kita melakukan hibah ke dan sebagainya. Maksudnya kita tak berlaku pembaziran terhadap harta kita. Maksudnya bukan harta yang dibekukan. Macam itulah. Okey. Sebenarnya masuk kepada sumber utama. Itu dalam sistem ekonomi Islam terdapat sumber utama ada 4. Iaitu yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua ialah hadis, yang ketiga ialah ijma' dan yang terakhir ialah qiyas. Okey, masuk pada Al-Quran kita tahu bahawa Al-Quran ni adalah merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi sebab itulah dia merupakan salah satu sumber rujukan dalam ekonomi Islam. Dan yang kedua itu hadis, di mana setiap perbuatan, setiap perlakuan, percakapan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan hadis hadisah. Dan yang ketiga ialah al-ijma'. Maksud kat sini ialah kita ikut pada pendapat ulama terhadap suatu perkara tersebut. Maksudnya ijma' ialah pendapat ulama. Dan yang terakhir ialah qiyas. Maksud kita menyamakan suatu hukum yang baru yang tidak ada lagi hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran ataupun dalam mana-mana macam tu. Okey, kita ulang balik. Itu asas ekonomi Islam
seperti mana yang Ustazah cakap, ada 3, iaitu yang pertama ialah mengiktiraf pemilikan harta individu. Yang kedua ialah mengagihkan harta dalam kalangan masyarakat dengan adil. Dan yang terakhir, mengelola harta yang dimiliki menurut syarak. Okey, sumber utama pula iaitu ada 4. Pertama ialah Al-Quran, kedua ialah Al-Hadis, ketiga ialah Ijma' dan yang terakhir ialah Qiyas. Okey, memandangkan semua murid dah faham dan Ustazah harap semua faham apa yang telah diterangkan oleh Ustazah Sulaiha dengan Ustazah. Okay, Ustazah akan menguji kefahaman kamu. Kita akan pergi kepada aktiviti seterusnya.
Okey, kita sampai ke penghujung rancangan tu. Penghujung pengajaran kita. Okey. Apa yang kita dapat dalam konsep asas ekonomi Islam ini, topik ini adalah topik yang paling penting sebelum kita masuk ke topik-topik yang lain. Baiklah, kita akan ulang balik apa yang kita pelajari daripada awal kelas sampai sekarang. Okey, baiklah. Yang pertama ialah pasal ekonomi Islam. Ekonomi Islam ni penting kepada semua masyarakat dan individu supaya dia memenuhi kehendak individu dengan menggunakan ilmu yang sedia ada dan berteraskan syariat Islam. Selain itu, ekonomi Islam ini juga membantu peniaga dan individu di dalam meningkatkan lagi mutu ekonomi keluarga masing-masing. Okey. Seterusnya kita tengok kepada ekonomi. Maksud ekonomi itu ialah pembahagian pengeluaran dan ekonomi ini memainkan peranan penting di dalam sesebuah negara. Tanpa ekonomi, negara itu akan mundur. Okey, sebenarnya Ustazah Syazwan. Okey, kita Ustazah ulang balik, iaitu seperti mana yang Ustazah cakap, dalam asas sistem ekonomi ni dia terbagi kepada 3, iaitu yang pertama ialah mengiktiraf pemilikan harta individu, iaitu dalam Islam ni dia mengiktirafkan harta pemilikan individu atau pemilikan sendiri. Dan yang kedua ialah dalam Islam kita perlu menghabiskan harta dalam kalangan masyarakat dengan adil, maksudnya tak ada berlaku penzaliman ataupun penindasan. Dan yang terakhir ialah harta ni perlu dikelola mengikut syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Maksudnya kita tak boleh kita simpan harta kita untuk harta kita sahaja, milik kita sahaja. Maksudnya kita perlu ikut apa yang telah ditetapkan dalam Islam. Dan yang seterusnya ialah dalam sumber utama ekonomi Islam terbagi kepada 4, iaitu yang pertama ialah Al-Quran, iaitu merupakan kitab suci yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua ialah Al-Hadis, iaitu bersandarkan kepada perlakuan, perbuatan, percakapan baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ialah ijma', maksudnya ialah pendapat para ulama'. Dan yang terakhir ialah qiyas, itu kita menyamakan satu hukum yang baru kepada hukum yang baru terhadap hukum yang tak ada lagi, yang telah tidak ditetapkan lagi. Okey, itu sahaja. Harap kamu semua faham dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Jumpa di dalam kelas seterusnya.